Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Dia Maha melihat. Maksudnya Dia nampak yang semua tak nampak. Maha melihat, melihat yang tak ada batas, yang tak ada had maknanya. Kita melihat tapi had, terhad. Kita tidak maha melihat sebab penglihatan kita terhad. Orang yang rabun terhad lagi, yang rabun teruk lagi, penglihatan kita panggil penglihatan terhad, low vision. Low vision kalau Melayu kita cuma penglihatan rendah, tapi tak betul. Dinamakan pesakit penglihatan terhad, low vision. Dia nampak hampir macam tak nampak. Satu lagi buta. Dah tak ada penglihatan. Dulu kat Malaysia ni orang yang penglihatan terhad, low vision, dan dianggap buta lah. Itu bila dah dipeksa, oh belum buta lagi, ada lagi penglihatan, maka sekarang ada low vision clinic di bawah pengawasan optometrist, di mana yang low vision yang penglihatan diusahakan supaya dia boleh juga melihat dengan alat-alat yang canggih. Jadi masyarakat kita ni bila dia dah mula bijak, pandai, dia mau membaca sampai dia tua, walaupun dia penglihatan terhad, tapi bila dah buta, dia bukan masuk dalam kumpulan pesakit penglihatan terhad, low vision patient. Dia termasuk dalam pesakit buta, tak boleh buat apa dah. Dia pun masuk sekolah buta, di mana dia belajar braille. Dia tak boleh langsung hidup tanpa dibantu oleh sesiapa. Nak berjalan, kena ada orang angkat tangan dia, tak boleh lah. Jadi tuan-tuan yang boleh, itulah manusia. Diberi oleh Allah mata, dia boleh melihat, terhad lah. Jauh sikit dia tak nampak. Benda jauh yang besar nampak kecil, tapi bila datang dekat, besarlah. Jadi apa yang dilihat tu tak benar. Buat terhad satu, lagi satu tak benar. Satu terhad, yang kedua tak benar. Jadi atas penglihatan yang terhad dan tak benar ni dia cakap saya tahu. Orang macam Rashidi cakap saya tahu. Jadi Rashidi tu dia tak tahu yang dia tu tak nampak. Penglihatan dia terhad dan tak benar. Tapi Allah bagi tahu dah. Allah bagi tahu penglihatan kamu itu menipu. Mana tak benar. Jadi jangan kamu percaya apa yang kamu nampak tu benar, dan jangan kata kamu tahu. Kamu tak tahu. Yang tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar,
Kalau melihat pun terhad dan tak betul, mana boleh jadi tahu? Yang maha tahu, yang maha melihat dan maha mendengar. Kita mendengar pun terhad. Suara kuat sangat tak tahu, tak boleh dengar. Kalau orang bercakap ramai sekali, orang tak boleh dengar. Kalau perlahan, dengar sikit, tak boleh dengar. Kalau jauh orang tu panggil, tak boleh dengar. Dekat sangat pun tak boleh dengar. Jadi terhad. Dan yang kita tak, yang dengar tu tak betul. Jadi kita ni tak tahu akhirnya. Allah tahunya tak ada batas, tak ada, kita tak tahu. Jadi yang tak tahu ni kena ikut yang tahu tanpa batas, iaitu Allah. Kalau tak ikut, pasti dia di jalan yang salah. Jadi orang yang menyangka dia tahu ni, orang bodoh. Yang dia tak tahu dia ni siapa. Dia ni penglihatan terhad, pendengaran terhad. Lagi pula bukan terhad dia, tak betul pula apa yang dia lihat, yang apa yang dia dengar. Jadi dia sebenarnya tak tahu, tapi menganggap diri dia tahu. Itu namanya syirik. Itulah namanya syirik. Allah Tuhan tapi saya Tuhan juga. Maknanya saya ikut juga perintah Allah. Perintah saya pun mau ikut juga. Saya bukan nak sukakan Allah saja, sukakan saya pun Tuhan juga. Ini yang berlaku manusia, yang ada kata Tuhan ada. Yang langsung satu lagi, langsung tak ada. Saya Tuhan. Etis. Yang tak percaya Tuhan, sebenarnya bukan dia tak percaya Tuhan, dia percaya dia Tuhan. Dia kata saya tak percaya ada Tuhan. Tak, ada. Kau percaya? Cakap lagi. Kau percaya engkau Tuhan. Kau ni dah jadi bodoh. Kau yang tak tahu, kata engkau Tuhan pula. Alah. Kau sedar diri sikit. Macam Sufyan tak sedar diri. Itu namanya tak sedar diri. Rasyidi tak sedar diri, mengaku Tuhan juga. Jadi bila kita mengaku kita Tuhan, kita ikutlah apa kita kendak. Kita kalau kita kata ini Allah suruh, tak mau buat. Yang Allah suruh yang ini je saya mau buat. Itu antara orang syirik namanya. Ayah ni salah. Bila suruh cerai bini, ayah tak boleh. Bila suruh pindah, tak boleh. Yang ni sama. Suruh lebih sikit, saya tak boleh. Itu maknanya tak betul lagi iman tu. Iman tu belum sampai tahap yang Allah mahu ni. Allah tak mahu yang ini boleh, yang ini tak boleh, tak boleh. Kita pula yang buat keputusan boleh, tak boleh. Macam orang tak nak dakwah bukan Islam. Ini tak boleh. Alasan dia belum masa lagi. Ini antara orang syirik lah. Dia taat Allah tak total lah. Tak total mean tak complete. Ada yang dia kata ini tak boleh. Sebab dia juga Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita tak ikut perintah lain, melainkan perintah Allah. Tapi kalau kita ikut juga perintah-perintah lain, perintah ni, perintah itu kan, yang bukan perintah Allah. Orang suruh kita ikut perintah ni, kalau itu perintah Allah kita ikut. Kalau orang kata ikut perintah ni, ini bukan perintah Allah, kita tak ikut. Walau dia diberitahu oleh orang yang kita tak suka. Macam Hanzalah, dia kata saya tak mau taat kamu Rasyidi, kamu bukan Amir. Dia tu syirik lah. Ada syirik yang besar. Orang yang tak ada syirik yang clear lah, label dia, saya akan tahan Allah walaupun perintah Allah tu diberi tahu oleh orang yang saya tak suka atau penyapu jalan, orang yang rendah daripada saya lah. Macam Hanzalah, dia rasa Rasyidi rendah pada dia tinggi lagi. Mana dia mau ikut? Rasyidi pula rasa dia tinggi. Kalau Hanzalah yang muda cakap dia tak nak ikut, walau itu perintah Allah, dia tak mau. Ini orang-orang syirik akan buat macam ni. Itu tanda dia syirik. Tapi tak sedar dia syirik. Sebab saya semayang
Saya puasa, saya umrah haji banyak, mana syirik? Dia syirik, tapi tak sedar syirik. Sebab dia ingat bila dia semayang, syirik hilang. Syirik tak hilang bila semayang. Bila puasa, haji, umrah banyak kali, berceramah, mana hilang? Dia tak hilang, tapi dia ingat hilang. Jadi semua orang yang selalu pergi semayang masjid pula, tak tinggal, dia kata dia dah tak syirik. Dia tak syirik, dia ingat. Macam Rashidi, mana dia ingat dia syirik? 4 bulan lagi keluar, jalan kaki 3 kali, semayang, janggut. Mana ada syirik? Dia ingat dengan dia keluar 4 bulan, syirik dia keluar. Dia mesti ada tanda-tanda syirik keluar tu. Syirik keluar ni dia tak taat lain, Allah aja. Walaupun perintah tu diberitahu oleh orang yang rendah, tapi kalau perintah Allah dia ikut. Tapi Rashidi kata, Anzalah kata, saya tak ikut, kau tak ambil. Kau bukan Tuhan saya. Tuhan saya ambil sab. Allah dan ambil sab. Dia ambil sab, dia kena taat. Bila dia suruh benda yang tak berlawan dengan perintah Allah. Makan dia suruh, perintah Allah boleh. Kalau masa tu bukan perintah, misal saya tak boleh ikut, ini bukan perintah Allah waktu dia makan. Saya dah kenyang, ambil saya kata makan, tapi kenyang kan, dia tak boleh masak. Macam tu lah. Ini tak makan juga. Jadi kita tak boleh bertuhankan selain Allah. Tak boleh ikut perintah orang selain Allah. Perintah kerajaan tak boleh ikut yang bercanggah dengan apa Allah suruh. Dakwah bukan Islam tak boleh. Ini belum masa lagi. Ini ucapan-ucapan orang syirik. Jadi ikut orang syirik ni tak lurus lah jalan. Jadi orang yang tak nak dakwah bukan Islam ni kerana ada orang suruh dia tak buat, ada syirik. Jadi walau dia orang banyak semayang, kuat semayang, tahajud semayang, tapi semayang orang syirik ni dia tak suci. Jadi Allah SWT tidak mahu semayang yang tak suci. Orang syirik ni walaupun dia semayang, dia tak boleh semayang untuk sukakan Allah. Itu tanda. Yang itu kita tak tahu kan, tapi dia semayang. Dan dia ingat dia syirik tak ada. Dan orang kata dia tak syirik, tapi dia semayang nak dapat pahala, nak selamat di neraka. Dah tua umur, takut mati. Jadi Yazid tu syirik. Sebab dia taat bagas, tapi saya suruh dia cerai bini yang tak lawan perintah Allah. Dan supaya cinta bini itu keluar dari hati dia, dia tak nak buat. Kenapa dia tak nak buat juga? Sebab dia ada syirik yang besar. Samad saya suruh dia pindah sini, tak ada menyalahi perintah Allah. Dia kena ikut kan? Tapi dia tak nak, sebab dia syirik. Tapi dia semayang, buat usaha dakwah, katanya lah. Jadi banyak orang tak faham dan tak tahu dia syirik, dan bergaya macam orang tak syirik, dan tak buat usaha supaya syirik itu tak keluar. Bila kita tak percaya kita ada syirik, tak adalah, kita tak takut lah. Okey, saya tak syirik, yang penting syirik itu tak ada. Yang bukan syirik pula dia cakap syirik pula orang ni. Nak? Allah bagi saya alat untuk tahu apa Allah mahu, apa yang Allah tak mahu, apa yang Allah suka, Allah tak suka. Ada yang kata itu syirik. Lari dia daripada saya. Amir Sa'ad ni percaya pada alat. Bukan saya percaya pada alat tu. Alat tu tak tahu apa Allah mahu. Satu perintah tu, satu benda tu, Allah suka tak? Boleh tak saya buat? Atau tapi dan dia orang suka saya guna alat tu untuk tahu dia tu curi duit tak, dia tu makan tak, dia tu
Zala tu apa ni, dia curi duit saya tak? Bukan untuk itu kan. Dia ni untuk tahu apa Allah mahu, apa Allah suka, apa Allah tak suka. Ini perintah Allah tak, ini bukan perintah Allah tak. Tahap iman, tahu berapa, itu boleh. Tahu siapa curi barang ni, itu bukan untuk itu. Tahu. Bila kita guna untuk itu, kita dah jadi nujum lah. Nujum 4 belalang, kan? Jadi dia bukan untuk itu. Dia akan salah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itu bukan benda syirik. Ada panggil syirik pula. Lari, cabut. Berpuluh orang lari daripada saya dan tuduh saya syirik. Tuduh saya penipu. Tuduh saya orang syirik, orang tak betul. Cabut, lari. Ada orang semua sekarang dah silap dah. Orang yang tuduh saya tu tentu buat dosa besar. Dan Allah tak suka dia. Dan mereka tu apa jadi sekarang? Ada yang tak sembahyang lah. Bukan tak buat dakwah ni, tak jaga sembahyang lah. Ada dah. Sebab bila kita menuduh orang benar syirik, Allah mesti marah lah. Bila Allah marah, mana Allah terima kalimah kita? Kita terus jadi hipokrit, munafik. Orang tak buat syirik kata syirik pula. Yang dia syirik, dia tak tahu syirik. Sebab dia tak faham apa syirik. Syirik mempersekutukan Allah dengan yang lain. Percaya pada yang lain daripada Allah. Percaya duit boleh buat tu, syirik lah. Saya tak percaya alat tu. Dia alat. Alat yang Allah bagi itu namanya keramah. Sama dengan mukjizat. Keramah. Keramah dipanggil syirik lah. Macam Musa, tongkat dia zoom jadi ular. Syirik kat Musa alaihissalam. Mana? Angkat balik jadi tongkat balik ular. Itu bukan syirik. Itu mukjizat. Nah, mukjizat ni diberi kepada nabi-nabi. Yang bukan nabi diberi keramah. Macam saya boleh tafsir Quran. Saya bukan tahu bahasa Arab. Kalau tuan kata saya tak boleh tafsir, kalau dulu mula start, dia semua ingat saya akan buat rosak agama ni dengan buat tafsir. Banyak yang pandang sini sana. Tapi saya terus juga buat sendirian. Sekarang saya dah tafsir Quran tu dengan izin Allah. Dah dekat 28 juz. Dah dekat nak habis 28 juz, nak masuk 29 juz. Kalau tuan kata saya tak tahu tafsir lagi, saya tak tahulah. Tuan mungkin nak menidakkan kebenaran. Denial. Cubalah kalau tuan tak setuju. Kalau kata saya ni bodoh, Allah tak bagi saya ilham, bacalah tafsir saya dulu sebelum kata tafsir saya salah. Janganlah cakap salah, baca pun tidak. Cubalah baca dia bahasa Inggeris. Dalam blog saya, profnaswah.com, profnasosha.com. Bacalah. Lepas tu baru tahu ini betul tidak. Kalau masih kata tak betul, tak apalah. Itu tuan punya pilihan. Tuan tak saya ikut lah. Tuan saya ikut dan tuan saya buat tafsir tuan sendiri. Tak ada siapa paksa tuan nak ikut tafsir saya. Tak, kalau dia betul, tuan tak nak ikut, tak apalah. Tuan ada satu ustaz kata, Dr. Naswar dia tafsir, kalau betul pun tak boleh ikut. Orang baling. Banyak ustaz-ustaz macam tu. Kalau tak nak ikut, tak apa. Siapa suruh kamu ikut? Kamu tak nak ikut, jadilah kamu orang yang sesat, kan? Pilihan kamu. Hari ni kita jadi sesat sebab ikut tafsir tak betul. Quran baca, Quran faham Arab, tapi tak faham betul-betul apa yang Allah mahu. Jadi bila kita baca Quran tak tahu apa Allah mahu, mana kita tak ada ilmu. Apa yang Allah mahu, apa yang Allah tak mahu.
Allah bagi tahu cerita dalam Quran tu, bukan bagi cerita je. Nak bagi tahu pada kita apa yang dia mahu. Jadi mentafsir akan mentafsir dari cerita tu. Apa yang Allah mahu dari cerita ni pada kita. Apa perintah Allah lah yang sebenarnya Allah mahu. Tak ada nak tahu apa nak macam kita apa nak makan hari ni. Dia ni patut makan apa. Bukan itu. Kita nak tahu apa dia patut makan. Itu kita lah, haiwan. Allah tak ada. Allah mahu kita tahu apa perintah dia. Jadi dalam cerita tu ada perintah sebenarnya. Jadi apa perintah dia tu? Tak dia dapat ditafsir. Kerana orang yang mentafsir pun tak faham. Jadi last adalah tafsir buku Quran. Tapi tak betul. Kenapa? Jadi dengan izin Allah, juz 29 nak masuk dah. Ditafsir buku bukan 10 buku, bukan 20 buku. Berapa buku? Dekat sekarang 72 buku. Tebal lah. Satu kitab 200-300 muka surat. Jadi bila dah habis Quran ni, kepala saya ni Allah penuhkan dengan ilmu Quran. Ilmu Quran ni namanya ilmu kenabian. Siapa mempunyai ilmu Quran, dia telah mempunyai ilmu kenabian. Jadi ikut dia macam ikut Nabi lah. Itu yang nak ditunjukkan oleh Allah tu. Kalau ikut Dr. Naswar ni macam ikut Nabi Muhammad. Sebab apa bukti dia? Dia ada tafsir Quran, dia ada ilmu Quran, dia ada ilmu kenabian. Kamu ikut orang yang tak ada tafsir Quran, tahu bayan aja. Tak, orang yang sekarang ikut orang yang tahu bayan atau tahu zikir. Dia banyak berzikir, ikut dia lah. Guru tarikat kita. Satu lagi yang banyak bayan, saya buatlah last. Jadi orang yang tak ada tafsir Quran ni, sebenarnya tanda dia tak tahu ilmu Quran. Kalau dia tahu, tentulah tafsir. Kenapa tak nak tafsir pula? Siapa yang tahu ilmu Quran, ilmu kenabian, orang tu lah kita mau ikut. Ikut dia macam ikut Nabi lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentulah ikut dia jalan lurus lah. Dia tak nak ikut juga. Sebab dia Naswar. Dia bukan orang belajar agama. Dia doktor, profesor. Mana dia tahu agama? Kau cakap dia mahu tahu agama, dia ada tanda dia tak ada tahu agama tu. Orang kata saya tahu ilmu agama, ini tanda ilmu Quran lah. Ilmu agama tu maknanya ilmu Quran, ilmu kenabian. Kalau kau tak nak ikut dia, yang Allah telah hantar dia untuk kamu ikut, kamu sesat lah. Jadi Nabi bilang akan datang akhir zaman, satu pemuda. Kamu kena ikut dia. Walau merangkak di atas salji. Tak nak ikut juga, tak apalah. Tak ada siapa paksa kau nak ikut. Tak ada saya rasa saya rugi ke. Saya tak ada rugi. Kamu tak nak ikut saya, bagi tahu itu doktor, dia bukannya orang alim. Saya tak nak ikut. Tak apalah. Orang banyak cakap Nabi-Nabi lagi. Kita tak nak ikut Nabi Muhammad, dia tu penipu. Dia tu kan tahu baca pun, menulis pun tak tahu. Nak buat apa kata nak ikut dia? Saya lagi pandai. Banyak orang macam tu zaman Nabi. Sampai mati tak nak ikut. Masuk neraka lah nanti. Tapi dia tak percaya dia akan masuk neraka. Dia kata saya jalan lurus, tak ikut Dr. Naswar. Dia apa dia tahu Dr. Naswar tu? Saya lagi tahu. Kau kalau lagi tahu daripada dia, tafsirlah Quran kau. Dr. Naswar pun dia tak mengaku juga dia tahu. Tapi dia ada tanda. Allah bagi tanda kat saya, nak bagi tahu kat orang, saya dengan izin Allah tahu apa Allah mahu. Iaitu saya tafsir Quran tu. Bacalah Quran tu, tapi tak nak baca juga. Sebab apa? Kalau betul pun tak betul. Kalau tafsir Dr. Naswar tu betul, dia tak betul. Sebab dia bukan orang alim. Sebabnya satu je, dia tak bukan orang alim. Sebab dia tak belajar madrasah. Kalau itu tafsiran orang alim, tak belajar madrasah, silap lah. Salah satu tanda
yang kita boleh guna nak tahu orang tu alim, dia ada kitab. Dia ada tulis kitab. Banyak kitab. Dan dia nak tahu dia betul atau tidak, bacalah kitab dia. Kita kata dia belajar madrasah, dia tak ada tulis kitab. Entah belajar ke tidak kat madrasah tu. Tak tahu ke tidak, tak faham ke tidak. Tantang main-main je madrasah. Macam Hanzalah dulu, bapak dia masuk madrasah. Apa dia buat? Mengurat budak perempuan. Hanzalah, betul tak Hanzalah? Ha? Lama-lama dia jadi ustaz, orang panggil dia Ustaz Hanzalah. Rupanya kaki perempuan. Kan? Pandailah dia mengurat dan membuat benda buruk tanpa orang lihat kan. Ha. Jadi habis madrasah, habis belajar tinggi sekolah, tak maknanya dia orang alim. Mesti ada tanda. Atas tanda dia ada tulis kitab. Banyak kitab. Dan kita baca kitab tu lah. Satu orang tulis kitab ni, dia kalau tipu, semua orang tahu. Kalau berceramah ni, tak ada rekod ni. Hari ni berceramah betul, besok tak betul, lusa tak betul, tulat tak betul. Siapa nak tahu? Orang yang dengar dia tahu. Itu pun kalau orang dengar tu alim. Kalau dia orang dengar tu tak alim, dia dengar je lah. Tak betul sampai bila. Tapi kalau kita semua orang boleh baca. Bacalah saya punya tafsir tu dekat blog saya, profnaswar.com. Tak nak baca. Ha. Kita hari ni, apa yang kita nak tahu sangat, bukan apa kita mahu, apa mak kita mahu, apa bapak kita mahu, apa bini kita mahu. Itu bukan benda besar yang kita nak tahu. Macam Sufian hari ni, nak tahu Saleh, anak dia tahu apa dia nak. Sekejap balik. Saya cakap dengan dia, kenapa engkau balik? Nak tengok Saleh. Apa Saleh mahu? Itu je lah kerja dia. Sepanjang hari, kat kerja, tempat kerja, nak tahu apa Saleh mahu, anak dia yang kecil. Bukan itu yang Allah suruh. Allah mahu setiap ketika, setiap keadaan. Kita nak tahu apa Allah mahu. Sufian tu namanya orang tak ada ilmu. Tak tahu apa Allah mahu. Dia tahu anak dia Saleh je, apa dia mahu. Sanggup dia balik. Dia dekat waktu semayang, dia balik nak tahu apa Saleh mahu. Sufian kata dia orang bagus lah. Bapak Misali. Dia tak payah nak jadi bapak Misali semua. Kita mau jadi hamba Misali. Iaitu kita tahu Tuhan kita. Itu baru. Maknanya kita tahu apa Tuhan kita mahu, baru namanya kita ada ilmu. Dan Allah bagi tahu apa dia mahu dalam kitab dia lah. Quran yang diturunkan, diwahyukan kepada Muhammad SAW. Supaya Muhammad SAW buat mengikut apa dia mahu dan beritahu semua manusia apa dia mahu. Yazid tak buat ikut apa dia Allah mahu. Dia pun Tuhan juga. Dia pun Tuhan juga. Jadi kita sekarang kena tekan apa kita mahu. Betul tak? Betul. Banyak benda kita mahu. Kita kalau boleh tak mau tahajud. Kita mau tidur. Tak apa. Tapi kita kata kita tak boleh ikut kita mahu. Kita semayang je lah. Kita tak suka nak semayang. Nak tidur sampai dekat subuh, baru bangun. Betul tak? Jadi kita selalu nak ikut apa kita mahu. Kita mau tekan. Bila tekan apa kita mahu, kita mujahadah lah. Macam Rashidi, kau semayang tahajud 4 rakaat. 4 rakaat itu macam mana? Cepat je. Allah tak maulah dia semayang dengan tak ingat Allah langsung 4 rakaat. Jadi dia semayang tahajud, dia jadi apa je, dapat mengantuk je. Dia puasa dapat lapar je. Bangun tahajud dapat mengantuk. Jadi apa jadi bila bayan subuh terus tunduk. Kadang yang tak semayang tahajud pun pura-pura semayang tahajud, bayan subuh tunduk dan tidur. Padahal panjang malam dah tidur lah.
masih lagi tunduk. Oh, ini sangka baik. Sebenarnya dia orang tidur subuh tu supaya orang semua sangka dia bangun tahajud penat, letih. Itu jalan yang dapat, mengantuk. Nah, orang yang bangun tahajud, yang semayang, dia tak mengantuk. Bayan tengoknya, ini perintah Allah. Asal buat tahajud bangun, bila datang bayan perintah Allah dengar, kita tunduk. Ini bukan tahajud punya orang ni. Walaupun dia bangun tahajud, dia dapat mengantuk je. Dapat apa? Mengantuk. Dia puasa banyak, Senin Khamis. Selang puasa, dia dapat lapar. Maksudnya, amalan tu tak betul. Amalan tu tak betul. Dia gas, dia dapat letih, kaki sakit. Iman tak dapat. Kalau gas tak betul, tak betul maknanya tak ikut cara Nabi lah, Muhammad SAW. Jadi banyak kita kerana syirik, semayang tak, puasa je, gas juga, tapi ikut suka kita. Banyakkannya gas tu kita ikut suka kita. Jadi gas jadi dapat letih tak kaki. Iman tak dapat. Semayang iman tak dapat. Ikut suka kita. Jadi bila kita semayang, kita syirik, semayang jadi tak betul, gas jadi tak betul. Jadi gas ni untuk kita jangan syirik, ada skrip. Saya dengan izin Allah, Allah suruh buat skrip. Kita ikut skrip Tuhan, kita ingat supaya jangan syirik. Tak nak buat gas ikut skrip saya, nak buat sendiri. Buatlah. Kau tengok berapa lama kau boleh buat gas. Yang ikut skrip pun kalau tak menghayatinya, tak lama juga buat gas. Saya buat gas tapi sekarang dah tak suka lah buat gas. Dulu suka. Dulu kau semangat je. Sekarang ni gas kamu dulu dah tak betul. Jadi Allah bentikanlah kau. Mana terima lagi? Kalau Allah terima satu amalan, Allah bagi taufik lagi. Terima, Allah bagi taufik lagi. Terima, Allah bagi lagi. Namanya istiqamah. Orang yang tak istiqamah ni, orang yang amalannya tak betul. Kalau amalan yang kita buat tak ikhlas, dia letih. Macam Hanzalah, saya letih. Kenapa letih? Sebab tak betul. Hari ni, kenapa kita letih? Baru kat dunia kita dah letih nak cakap kalimah. Sebab kita cakap kalimah, niatnya salah, nak iman kuat, bukan nak suka ke Allah. Kita gas bukan nak suka ke Allah, nak kuatkan iman, atau nak tunjuk ke orang. Itu lagi teruk lah. Jadi bila niat salah, dia amalan tak betul. Walaupun nampak betul. Kenapa ini niat salah? Sebab syirik lah. Sebab itu syirik tu mau keluar daripada diri kita ke tahap yang Allah mau. Paling kurang lah. Paparan Nabi, Rasul yang semua hilang. Apa cinta pun tak ada, melainkan cinta Allah je. Itu kekasih Allah, hulul orang yang sangat tinggi. Jadi tuan-tuan yang mulia, jangan kita ingat kita tak sembah berhala, kita tak syirik. Kita tak sembah berhala je, tapi syirik ada. Sama dengan yang beza kita dengan yang menyembah berhala tu, iaitu kita tak sembah. Tapi kita walaupun semayang, tapi syirik. Kita dikira syirik, mempersekutukan Allah dengan anak, dengan duit, dengan kerja, dengan mak, bapa, bini. Jadi paling banyak orang ini mensyirikkan diri dia dengan kerja dia. Paling banyak. Dengan bini dia, dengan anak dia. Ini 3 perkara. Dengan kerja dia, dengan bini dia, dengan anak dia. Kalau orang ada 3 sekali ni, susahlah dia nak buat perintah Allah ni. Dia banyak ikut perintah dia. 1 perintah dia, 2 perintah bini dia, anak dia, kerja dia. Mana nak ikut perintah Allah? Tepilah. Perintah Allah kena tepilah. Sebab syirik banyak, Tuhan dia banyak. Letih dia nak ikut perintah banyak Tuhan. Panjang hayat hidup, ingat bagus sangat, merana.
banyak perintah nak ikut. Sejak bini, kejap anak, kerja. Letih tak? Kalau ikut banyak Tuhan ni, letih ke tak letih? Letih lah. Kalau tak nak letih, ikut perintah satu Tuhan je. Nah, satu Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu je ikut. Bila ikut tu tenang. Tak ada letih. Sampai hari mati. Tenang. Lepas tu masuk syurga. Tenang, bagus, bahagia. Kalau banyak Tuhan ni, letih kat dunia ni. Banyak sangat Tuhan. Kejap, oh ni, kejap ni, kejap. Lagi saya punya lagi. Saya pun Tuhan juga. Letih lah. Lepas tu, bila mati masuk neraka, lagi letih. Okey guys.